Seterusnya kita akan beralih kepada slot terakhir program kita pada hari ini. Dijemput Tuan Haji Mat Nakai untuk memberi taklimat terakhir berkaitan dengan allowance praktikum dan allowance internship yang pasti ditunggu-tunggu oleh semua. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nurina Aisyah selaku pengacara majlis ataupun moderator. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada semua pelajar yang 4 hari tanpa jemu, tanpa orang kata apa kenal penat, walaupun orang kata apa ada yang tengah memandu, masak, ngemas, masih lagi mentautkan telinga tu pada handphone ataupun laptop untuk mendengarkan taklimat. Kita faham bahawasanya bila dah ada kat rumah tu tanggungjawabnya banyak, terutamanya yang perempuan, yang wanita. Adik-adik saya ni sudah pastinya ada yang kena jaga adik, ada yang kena masak, ada yang kena kemas, yang lelaki mungkin sibuk menolong ayah, apa yang perlu keperluan di rumah, beli barang ke pasar ke. Jadi saya harap tak lekang lah, walaupun tadi dah ditegur di pengarah, Dr. Pengarah, saya pun tak nafikan juga sedikit kecewa dan terkilan. Tapi ia tak sepatutnya kita zahirkan sebab yang ada 300 lebih pada hari ini merupakan hulu balang dan Seri Kandi yang mana orang kata apa berjaya sampai ke hari keempat. Kalau 4 hari pun tak boleh tahan, apatah lagi nak tahan 14 minggu 16 minggu di sekolah nanti, termasuk internship, praktikum dan internship. Jadi saya sangat berbanggalah dengan adik-adik saya ini boleh sampai ke slot yang terakhir dan slot yang dinanti-nantikan. Dan saya juga ambil kesempatan ni, takut nanti kan terlupa banyak sangat perkara nak cakap. Saya ucapkan terima kasih kepada Syazwani dan juga timnya AJK Program Semarak Praktikum. Saya sangat berbesar hati, ini adalah batch kedua yang mana program taklimatnya pelajar yang uruskan. Saya harap boleh berterusan lah hingga orang kata apa sampai bila-bila lah. Dan ianya secara tak langsung dapat orang kata membantu unit praktikum pada tempoh yang seperti ini. Biasanya kami akan bersilat sebab apa, dalam masa sama kita nak uruskan markah, kita nak uruskan surat menyurat, kita nak uruskan pencalonan pensyarah, ada banyak perkara yang kita perlu selesaikan. Dan kebetulan pula sebab kita dalam tempoh nak kembali kepada sesi persekolahan Januari, dia akan ambil masa. Saya ada juga menerima pandangan. Adalah pandangan yang saya rasa saya fikir perkara ini macam perlu disampaikan jugalah. Mungkin ada sekolah nanti yang mana pelajar akan rasa tersepit. Sekolah kata macam ni, PG kata macam ni. Pada waktu inilah kita melihat kebijaksanaan pelajar amat diperlukan. Maksudnya janganlah kalau IPG dah kata macam ni, pensyarah kata macam ni, unit praktikum kata macam ni, janganlah rasa tertekan. Saya sarankan datanglah jumpa saya akan tentukan sama ada masalah kamu macam mana untuk diselesaikan semasa praktikum nanti. Sebab kata kalau kamu ingat, ramai yang menyatakan perkara ini, termasuk paling utama yang saya ingat daripada Puan Nuriah. Dia kata jangan segan nak bertanya. Kalau tak dapat tanya saya, boleh tanyalah dengan guru pembimbing. Jangan ketepikan diorang di sekolah. Saya ingin kongsi sikit lah sebab Dr. Pengarah kongsi pengalaman, saya pun ingin kongsi pengalaman. Sebelum saya masuk ke IPG, saya di sekolah 2 tahun. 2 tahun terakhir saya di sekolah, saya menerima guru pelatih daripada IPG Campus Ipoh. Yang saya ingat, saya pernah dapat yang perempuan. Saya dengan perempuan kalah jugalah, bukan sebab apa kita berlainan jantina ni, percakapan tu agak terbatas. Saya tahu, saya tengok muka student tu, saya kata alamak, diorang ni ada masalah tapi diorang tak nak bercakap. Tapi sebabkan saya nampak keperluan tu, saya pun hantarlah pasukan. Kita hantar pasukan rakan-rakan guru saya yang perempuan yang
yang rapat dengan saya kata, "Kak, minta tolong Kak. Saya tahu dia orang ni ada masalah tapi dia orang tak nak cakap dengan saya." Dan Alhamdulillah, diorang cerita masalah pada rakan-rakan guru saya yang lain dan kita ambil tindakan lah untuk membantu. Sebab apa, kadang-kadang kita, student dia ada masalah tapi dia tak nak bercakap. Tu je kata jangan malu. Okey, tibalah masa yang ditunggunya pada slide saya ini dalam praktikum dan juga internship. Kalau ikutkan ni kan, sebenarnya saya keberatan untuk membicarakan atau menyampaikan taklimat tentang allowance praktikum dan juga internship. Sejujurnya sepanjang 2 tahun, 2 batch yang saya uruskan tentang allowance ini, saya tak pernah, kalau kita kata tak pernah, banyak duka daripada suka. Dan apa yang saya boleh buat, saya buka akaun bank saya tengok berapa jumlah duit saya, tak berubah, tak apalah. Katalah apa-apa pun, yang penting duit saya tak berubah, gaji saya tetap macam tu. Itu yang paling penting. Tertekan, memang tertekan. Tapi, yalah, perkara ini pun turut dirasai oleh unit kewangan. Dan perkara ini sampai pada mantan timbalan kita dan itulah apa yang mantan timbalan sebut dalam perhimpunan pelajar yang saya yakin pasti kebanyakan daripada kamu ada dalam perhimpunan tu yang ditegur oleh timbalan pengarah. Inilah perkara ini. Dan saya berharapan, tinggi harapan saya, Unit V dapat menamatkan badai ataupun gelora. Setiap kali kita uruskan allowance praktikum internship, ada saja yang terluka, bukan setakat kami ni di unit praktikum, malah Puan Sadato pun dulu yang pernah berada sebentar, Puan Sadato berada di luar unit praktikum pun turut terasa. Apatah lagi kami di unit praktikum dan unit kewangan memang terasa sangat-sangat lah. Tak apa, kami beranggapan korang masih muda dan perjalanan korang masih panjang. Kita balik kepada slide kita. Ini adalah taklimat pertama tentang allowance praktikum dan internship. Kita tak pernah buat taklimat sebarang taklimat mengenai allowance praktikum dan internship. Kenapa? Kerana yang pertama sekali kita tak ada hitam putih. Kita tak ada punca kuasa, kita tak ada hitam putih. Yang boleh kita pegang yang mana, ini kita punya manpower kita, punca kuasa kita, jadi kita boleh bercakap atas tu, tak ada. Kita lebih ambil pendekatan, tak apa, kalau benda tu ada, kalau benda tu tak ada, nak buat macam mana. Yang pertama sekali suka saya ingatkan, allowance praktikum dan internship ni adalah bergantung sepenuhnya kepada keputusan semasa kerajaan persekutuan. Maksudnya, kalau kata kerajaan kata, okey, allowance ni kita masih teruskan untuk 2024, maka adalah. Kalau kerajaan kata, okey, allowance untuk praktikum ni akan dikaji semula, mungkin naik lagi ke, ataupun perkadarannya dikaji semula ke, ataupun ada penetapan terbaru ke, kita akan buat sebar ulas lah makluman kepada semua pelajar. Jadi apa yang kita ada ni adalah apa yang telah ditetapkan berdasarkan surat punca kuasa yang bertarikh 6 April 2023. Maka apa-apa perubahan pun boleh berlaku berdasarkan keputusan kerajaan persekutuan. Jadi kita kata jangan terlalu excited, jangan terlalu mengharap, anggap je macam ni. Kalau rezeki tu adalah. Kalau tak ada tu tak apa, mungkin Allah akan gantikan dengan yang lain. Okey, ini adalah surat yang terakhir ataupun kita kata punca kuasa kepada kaedah pembayaran allowance internship, allowance praktikum dan juga internship. Jadi inilah surat yang dikeluarkan oleh bahagian sumber manusia. Dengan surat inilah pembayaran allowance tu boleh dibuat. Maka mari kita tengok apa yang dinyatakan dalam surat ini. Kadar allowance ni telah pun dinaikkan kepada RM5 sejam. Kenapa bunyi macam rendah? Saya nak bagi tahu, dulu allowance praktikum sekali terakhir sebelum unit T dapat adalah unit N. Unit N sehari RM10 dibayar allowance praktikum. Kalau sehari RM10 berbanding sejam RM5, walaupun bunyi macam sikit sebenarnya banyak. Okey, perkara 2B, maksimum 90 hari. Ni maksudnya kalau kata sebabkan kita ni praktikum dah tempoh 90 hari, maka kita akan dapatlah bayaran ni. Dia maksimum 90 hari. Kalau kata gabung praktikum 1, praktikum 2, internship, tu mungkin takkan dapat je. Kita akan dapat maksimum
90 hari. Tapi sebabkan kita ada praktikum 2 dan juga internship, maka kita akan dapat bayaran tu untuk kedua-duanya lah. Kemudian kita tengok kepada 2C, allowance tu akan dibayar berdasarkan hari bekerja saja. Kalau kata cuti ke apa ke, tak dikira ya. Hanya pada hari bekerja sahaja. Sabtu Ahad tak masuk Sabtu Ahad kita tak kira. Walaupun Sabtu Ahad tu kena datang sekolah. Ni saya kena bagi tahu Sabtu Ahad tu katakanlah apa ada sukan ke, perkemahan ke, ada maraton ke apa, kita tak kira Kita kira hanya hari bekerja sahaja. Dan apa yang paling penting di sini, 2D ni perkara yang paling penting menggunakan peruntukan kewangan sedia ada di Kementerian Jabatan Agensi masing-masing. Yang ni suka saya nak beritahu walaupun kaedah pembayaran A, B, C ni dah ditetapkan, tetapi kalau kata peruntukan kewangan di jabatan tu tak ada, maka pembayaran akan beralih kepada peruntukan yang akan ditentukan oleh ketua jabatan. Sebab ia bergantung kepada kadar kewangan semasa kerajaan. Saya nak explain sangat lebih-lebih sebab benda ni dah macam sensitif lah, agak sensitif jadi kita faham kalau kerajaan mampu untuk buat pembayaran, menyediakan peruntukan, dia akan buat Tahun ni dan juga tahun lepas ada pelajar merungut dengan saya, kata cik tak ada jumlah maksimum. Hari ni saya akan dedahkan jumlah maksimum Okey, kalau kita tengok jadual tu, praktikum kebiasaannya 60 hari. Bilangan jam tu 8 jam sehari, kadar sejam RM5. Untuk praktikum saja, pelajar boleh mendapat allowance sebanyak RM2,400. Internship 20 hari, sehari 8 jam, kadar sejam RM5, boleh dapat dalam RM800. Jadi jumlah untuk kedua-duanya adalah lebih kurang dalam RM3,200. Walau bagaimanapun, saya kata mustahil untuk pelajar dapat amount ni. Kerana apa? Kerana dalam praktikum, sepanjang saya menguruskan praktikum, saya tak pernah tengok saya tak pernah tengok dan saya tak pernah dapat praktikum jumlah keseluruhan hari 60 hari penuh. Tak pernah dapat Ada 57, ada 58, kadang-kadang ada yang sampai 55 hari keseluruhan untuk praktikum pun ada. Kalau internship mungkin ada dapat, ada tak. Pernah dapat jumlah keseluruhan hari untuk berinternship 20 hari ada, 19 hari ada, 18 hari pun ada. Jadi saya boleh katakan mustahil pelajar boleh dapat maksimum ni. Sebab apa? Sebabnya ada beberapa pengecualian seperti mana yang saya beritahu tadi, cuti umum tidak dikira, cuti peristiwa tidak dikira, cuti khas tidak dikira, cuti sakit termasuk kuarantin tidak dikira, temuduga SPP tidak dikira, RPP tidak dikira, tidak hadir dengan kebenaran pengarah. Maksudnya kamu join mana-mana program mewakili IPG juga tidak dikira. Ini semua adalah ketetapan yang telah dibuat oleh pihak IPGM. Jadi saya kata mustahil pelajar untuk dapat lebih, pelajar susah nak dapat nilai maksimum ni 3,200. Walau bagaimanapun, orang kata apa, kalau kata kehadiran tu penuh 100%, nilai dia saya rasa seronok lah kita dengar berbaloi Allowance ni akan dibayar, kadarnya tak sama untuk setiap pelajar. Itu sebabnya bila ada student tanya sebenarnya berapa kadar minimum, kadar maksimum, saya susah nak cakap. Sebab ketidakhadiran tu bergantung pada setiap pelajar. Dan setiap sekolah tak memiliki cuti yang sama. Mungkin sekolah untuk SJKC, dia akan ambil cuti Raya Cina lebih. Kita ada cuti Tahun Baru Cina yang untuk tahun depan ni, sepanjang kamu tempoh praktikum. Mungkin SK dia tak cuti lama. Untuk SJKC mungkin ambil cuti peristiwa sampai 3 hari. Itu je pun dah berbeza kan. Okay, kalau MC. Kalau kata student tu ambil MC terlalu banyak pun berbeza. Cik, kalau melengkapkan tidak dikira. Walaupun MC kamu banyak, kamu tak ada, kemudian kamu nak diarahkan untuk melengkapkan praktikum tu hanyalah untuk mematuhi syarat yang telah ditetapkan dalam garis panduan. Supaya markah kamu boleh disahkan, kehadiran kamu boleh disahkan, maka keputusan kamu boleh diterima. Tapi untuk segala kiraan, tidak boleh.
termasuklah penyediaan waktu melengkapkan tak dibenarkan, untuk kiraan allowance praktikum internship tak juga dimasukkan. Jadi betul-betul sepanjang tempoh praktikum dan internship sahaja yang akan dibayar. Jadi saya mohon sangat-sangat ya, kalau pelajar, saya tak nak terlalu berkempen kata okey, sebab ada allowance ni korang terlalu secure, tak nak join apa-apa program mewakili LPG. Tak, saya tak kata macam tu. Tapi judgement ni, penilaian ni atas pelajar. Kalau pelajar rasa okey, tak apalah kita korbankan sehari RM40, kita claim lah dengan persyarat tu. Cik, doktor, saya nak wakili LPG ni, program ni 2 hari. Kami hilang allowance praktikum ni dah RM80. Doktor boleh claim tak? Dia claim dengan doktor. Kalau doktor boleh claim dengan doktor, saya okey. Lebih kurang macam itulah. Sebab apa saya kata tak nak berkempen sangat? Sebab saya pun takut sebenarnya. Ni kita dah tak limatkan. Tiba-tiba tahun depan keluar surat baru kata allowance ni dimansuhkan. Kalau allowance ni dimansuhkan, pernah menongging kita. Misal kata awak dengan saya pun pernah menongging. Sebab apa? Benda yang dijanjikan ada tiba-tiba ditiadakan. Jadi macam kita takut tau. Kita bila kata okey ni allowance praktikal korang berhak tuntut nanti sekian banyak. Tiba tahun depan dapat surat kata apa, allowance ni dimansuhkan. Kalau dapat surat kata allowance dinaikkan sejam RM6, tak apalah juga kan. Seronoklah juga kan. Daripada sejam RM5, yang daripada mula-mula kita dengar sehari RM10, naik kepada sejam RM5, lepas tu naik sejam RM6. Memang seronok lah. Tapi kalau dapat dibatalkan, dimansuhkan, kita tak tahu lah. Sebenarnya saya takut ya. Tapi walau bagaimanapun pelajar perlu tahu. Setakat ni, itulah surat yang kita pegang. Yang mana kan pelajar boleh, orang kata apa, dibayar allowance. Tapi kan cik tulis itu 8 jam sehari 8 jam. Ya, dia akan timbul persoalan. Saya faham. Akan timbul persoalan. Cik, kenapa 8 jam? Kami kat sekolah purata 6 jam je cik. Okay, yang 6 atau 8 ni, saya jenuh dah sebenarnya berdebat. Kalau ikut mazhab saya 6. Ada setengah orang kata 8. Ada setengah orang pertahankan 8. Dan setakat ni saya terpaksa akul lah. Kita kata 8. Kenapa kalau orang tanya kenapa 8? Sebab 8 ni 8 jam sehari ni telah ditentukan oleh apa yang termaktub dalam RMK. 8 jam sehari. Dia benda ni kalau kita buka, kita bahaskan, dia dah macam tahu. Dia macam kita rasa macam kena duduk dalam kuliah agama. Adakah ini hak kita menuntut allowance ni hak kita ke bukan? Ini yang paling banyak dipertikaikan oleh pelajar. Cik, itu hak kami nak tuntut. Betul hak kamu nak tuntut. Tapi hak kamu ke tuntut 8 jam? Sedangkan kamu ada kat sekolah 6 jam. Itu yang jadi persoalannya. Kalau yang ini saya bercakap atas dasar pandangan kita kata orang Islam lah. Kalau orang bukan Islam tu mungkin pandangan dia lain. Kalau orang Islam, apa hukumnya kita menuntut 2 jam yang bukan hak kita? Itu bahasa dia. Berat susah nak jawab benda ni, berat. Kalau awak tanya saya pun berat. Confirm awak ada kat sekolah 6 jam purata daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. 6 jam Okay, 2 jam ni mana datang lagi? Okay, 2 jam ni kalau kamu boleh duduk di sekolah untuk dapatkan 8 jam, syukur alhamdulillah. Maksudnya mungkin ada pelajar yang akan ambil keputusan, okay, sebab cik kata 8 jam, kita ambil keputusan bahawa kita punya tekad, kita duduk kat sekolah 8 jam. Kita balik pukul 4.30. Dalam tempoh waktu tu, kamu buat RPH, selepas waktu sekolah tu, kamu semak buku, kamu sediakan RPH, kamu buat kerja-kerja pengurusan. Kalau bimbingan dan kaunseling, saya yakin sangat, saya pasti sangat adik-adik saya yang BNK mungkin akan menggunakan waktu tu untuk menyediakan laporan. Sebab laporan dia sangat berbeza dengan aliran perdana. Tapi kalau kata BNK ni macam tadilah, kena tulis tangan, kita sediakan laporan. Kalau kita bertangguh kerja memang teruk lah. Memang teruk. Sebab apa? Laporan tu sangat banyak. Sebab itu antara kumpulan MQA. Tu tak apa. Tapi kalau ada yang perdana ni, macam mana? Okay, macam ni. Kalau kata 6 jam tu, kita ambil pendekatan macam ni lah.
Kalau awak tanya saya, apa yang saya akan buat nak selesaikan isu 6 dengan 8 ni, 6 jam kita akan berada di sekolah. 2 jam lagi kita akan cover di rumah. Apa 2 jam kamu buat ni? Kamu sambung kerja-kerja kamu, apa yang patut kamu buat di rumah. Supaya kita ni ambil benda tu, orang kata apa, kita tuntut tu, kita tak rasa bersalah. Dia macam Dr. Pengarah kata tadi lah, keberkatan tu. Kita nak dapat keberkatan tu susah sebenarnya. Ni perkara-perkara yang orang kata apa, kita tersepit lah. Kita tersepit dengan perkara-perkara macam ni. Tapi saya yakin berdasarkan pengamatan saya, pengalaman saya pastilah ramai daripada pelajar kita ni yang bila dah start praktikum, dia dengan burung hantu sama je naik hantu. Burung hantu pukul 2 belum tidur, dia pun masih lagi berjegang mata. Ada yang sampai tidur pukul 2, ada yang sampai tidur pukul 4, ada yang tidur sejam. Dia daripada Isnin sampai Jumaat dia tidur sejam. Lepas tu Sabtu Ahad dia flat, dia tidur daripada pagi sampai ke pagi. Bukan pagi sampai ke malam, pagi sampai ke pagi. Ya, saya faham. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya apa yang kita buat, kita tak rasa bersalah. Ya. Dan juga saya juga ambil kata pendekatan lain, Sabtu Ahad kita datang sekolah jika dipanggil. Mungkin kita boleh tampung mana-mana lubang yang patut ada. Mungkin hari ni kita di sekolah 6 jam, di rumah hari ni sebab kita tak sihat buat RPH. Kita sama buat RPH, sediakan file apa semua mungkin sejam. Lepas tu sejam lagi kita tak cukup. Kita rasa macam kurang sejam. Okay. Jadi Sabtu Ahad dipanggil ke sekolah, maka yang kehadiran kita di Sabtu Ahad tu, kita tahu tak dibayar, kita niat dalam hati kita, dapatlah tampung kekurangan jam kita. Apa yang saya boleh katakan ni, kesimpulannya lah, kalau kamu buat betul-betul, kamu betul-betul orang kata apa, berikan tenaga masa kamu untuk praktikum, untuk internship, maka kamu akan dapat. InsyaAllah. Kita nak cari keberkatan, ada jalan dia insyaAllah. Kalau dah rezeki tu, datanglah rimau besar macam mana pun. Kalau rezeki tu tetap kita punya, rimau tu takkan boleh rampas daripada kita. Walaupun dah dalam mulut dia. Dah dalam mulut rimau dah. Tapi kalau namanya rezeki kita, tetap kita punya. Itu bahasa dia. Jadi untuk backup kamu selain daripada RMK, sebab ada bahagian-bahagian tertentu, dia tak menerima RMK ni sebagai dokumen rasmi yang boleh diterima, maka kita buat satu memo arahan yang mana pelajar kena bertugas sekurang-kurangnya 8 jam sehari ataupun 40 jam seminggu. Mungkin tak apa nampak, saya besarkan sikit. Okey. Pelajar perlu bertugas sekurang-kurangnya 8 jam sehari atau 40 jam seminggu dan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi supaya objektif pelaksanaan praktikum dapat dicapai. Jadi ayat inilah yang akan menyelamatkan pelajar. Ni saya cakap ni 6-8 jam ni saya harap lah pelajar betul-betul kita kira langsam lah, pergi cari file, pergi cari bahan, malam lepas sembahyang isyak tu terus duduk buat RPA apa semua. InsyaAllah kita mohon pada Allah supaya jam tu dikira dan kita berkatakan dapat jam 8 jam tu di dunia, maka kita dapat juga jam 8 jam tu keberkatan di akhirat nanti. Jadi bila kita kata tuntutan ni, dia tak ada borang khusus. Tak ada borang khusus. Kemudian tak ada dokumen khusus. Kita nanti sejak 2 tahun kebelakangan ni, daripada unit T, unit U, kita tunggu IPJM kata apa. Apakah mungkin IPJM nak sediakan borang ke apa, tak ada. Memang tak ada. Kalau awak tanya, cik apa dokumen, memang kita tak tahu dokumen apa nak. Masa unit T kita sediakan dokumen begini. Masa unit U kita sediakan dokumen begini. Masa awak ni saya tak tahu. Tapi inilah senarai dokumen yang kita yakin pasti kalau kalau kata allowance ni masih dibayar tahun depan, maka inilah borang-borang yang dokumen-dokumen yang diperlukan. Ada 6 dokumen keseluruhannya. Okey, yang pertama sekali, satu salinan kad pengenalan depan dan belakang, satu salinan dokumen bank. Dokumen bank ni merujuk kepada, kita kata, kalau orang dulu kata buku bank, tapi sekarang buku account bank pun dah pupus. Apa yang boleh buat, kita dapatkan penyata account ataupun satu dokumen daripada pihak bank yang mana kata okey ada nama, nombor IC dan nombor account. Paling mudahnya account yang mana allowance. Kenapa saya nak account pembayaran allowance? Sebab account tu adalah account berdaftar dalam sistem kewangan. Boleh ke kemukakan account lain? Boleh, tapi lambat.
Itu je saya cakap. Cik, buku bank ni apa? Saya tu hari pindah rumah sewa. Saya ingat saya simpan, cik. Benda tu cik tak jumpa. Okey, macam ni lah. Nak mudahnya, kalau rasa tak tahu nak ke mana kan, pergi je bank, balik daripada praktikum kan. Kata habis sekolah pukul 1:30, lebih kurang pukul 2 lah kamu gerak. Lepas tu kamu pun singgah lah BSN. On the way tu mungkin ada 3-4 BSN. Lalu kalau kata account bank BSN lah, singgah kejap, lepas tu masuk, pergi kaunter pertanyaan, boleh tak saya dapatkan surat pengesahan akaun? Yang saya boleh dapat nama saya, nombor IC saya dengan nombor akaun. Saya nak gunakan dokumen pengesahan tu untuk hantar ke pejabat. Cakap je itu. Nanti mereka akan tolonglah keluarkan satu penyata. Dia bentuk dia lebih kurang macam bentuk surat lah. Ya? Ataupun dikeluarkan satu printed dokumen yang mengatakan nama kamu, nombor IC dengan nombor per akaun. Itu untuk nombor 2. Nombor 3, borang pengesahan waktu kehadiran. Ini kejap lagi saya akan ceritakan borang ni. Kemudian 1 salinan memo arahan bertugas praktikal internship. Yang borang apa? Memo yang tadi tu yang 8 jam sehari. Kemudian 1 salinan semua borang kehadiran. Saya ambil contoh ya. Kalau kata perdana, korang akan mula praktikum Januari, Februari, Mac, April. Makanya 4 borang ni kena ada. Kalau kata apa ni BNK Januari saja, maka ada sekeping lah. Kalau yang perdana kena ada 4 keping. Salinan salinan. Kamu kena sediakan dokumen itu bergantung kepada tempoh masanya. Tapi macam ni kita jelas lah. Praktikum perdana Januari, Februari, Mac, April. Mei untuk internship. Kalau kata untuk BNK, praktikum Januari, lepas tu untuk internship Februari, Mac, April, Mei. Cik, macam kami internship kami tarikh bertindih. Jawapannya kita ikut ketentuan pihak kewangan. Kalau biasanya berlaku dalam peraturan kewangan, apabila berlaku pembayaran bertindih ini, dia akan bayar salah satu. Dia tak akan bayar dua-dua. Yang paling mudah nak faham, saya ulang balik ya. Kalau ada pertindihan pembayaran allowance, kalau ikut prosedur unit kewangan ni, dia akan bayar salah satu je. Dia tak akan bayar dua-dua. Walau bagaimanapun kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana peraturan ni. Sebab bukan kita saja hadap perkara ni. IPG lain pun hadap juga perkara ni. Afzan pun hadap perkara ni. Ibda pun hadap perkara ni. Maka kita mungkin ada perubahan. Dari segi peraturan pembayaran tu kita tak tahu lagi. Dan kita akan tengoklah apa kata IPJM. Benda belum jadi dia memang susah nak cakap. Itu je mudah nak ayat dia. Benda belum jadi memang susah nak cakap. Pertindihan ni diorang dah tahu. Kita tengok apa keputusan diorang. Yang pertindihan praktikal dan internship untuk BNK ni, yang ni kita tunggu apa kata IPJM. Seterusnya 1 salinan borang rumusan kehadiran. Ini borang rumusan kehadiran yang biasa saya cakap tu lah. Yang setiap orang sediakan ni. Okay, ni saya ulang balik 6 dokumen ni hanya 1 je yang original. Selebihnya semua salinan. Bila kita kata salinan ni mesti disahkan. Siapa yang sahkan? Pihak sekolah kena sahkan. GB tak ada, PK1, PK-HAM, PK-KO ataupun punya petang. Janganlah kata apa, hantar dokumen tak lengkap. Saya penat Saya penat ngadap penghantaran dokumen tak lengkap ni. Lebih-lebih lagi dokumen tu kami ni tukang urus je. Yang proses orang lain lagi penat. Jadi kami ambil keputusan bahawasanya untuk unit V, sebabkan ini korang punya tuntutan, koranglah yang sepenuhnya bertanggungjawab untuk sediakan. Kalau dokumen tu tak lengkap, kami tak nak proses. Kami mungkin ambil jalan tengah, okay, kita submit juga ke unit kewangan. Kalau unit kewangan tak nak proses, bukan salah kami. Janganlah telefon saya Pak Sumaki Amal, cik apa ni orang lain dapat, saya tak dapat ni, apa cerita ni. Janganlah salahkan saya, kalau salah tu salah diri sendiri. Kita pergi seterusnya tentang borang pengesahan waktu kehadiran. Okey, pelajar perlu bawa borang ni setiap hari. Pelajar perlu sediakan dalam borang ni, dia ada tarikh waktu hadir
waktu pulang, catatan dan juga pengesahan. Ya. Tarikh tu tulis. Okey, 2 hari bulan. 1 hari bulan Januari, tulis. Tak ada waktu balik. Waktu datang, waktu balik tak ada. Tulis kat situ catatan cuti tahun baru. Lepas tu 2 hari bulan 1, pukul berapa sampai sekolah. Lepas tu waktu pulang. Waktu pulang ni pun satu bab jugalah janganlah macam tak silap saya siapa Dr. Taufik saya tak silap saya Dr. Taufik waktu loceng balik 1:30 1:25 dah ada dalam kereta dah main TikTok. Loceng bunyi korang jalan dulu. Apa yang Dr. Taufik cakap ni saya ingat lawak tau. Rupanya pernah terkena pada diri saya. Satu hari tu saya ambil anak saya pergi sekolah. Lepas tu dalam suasana ramai-ramai tu, bila saya pegang tangan anak saya ni, tiba saya dengar lah ada orang panggil Encik. Lepas tu saya tak nampak siapa pula yang panggil aku ni. Panggil Encik kan. Saya kata, lepas tu anak saya kata, "Pa, kakak tu panggil Papa tadi." Saya tengah pegang anak saya ni. Anak saya baru keluar daripada pagar sekolah. Student dah lalu dah depan saya. Janganlah sampai ke tahap macam tu Maksudnya pada-padalah kalau habis 1:30 baliklah 15 minit lewat. Paling awal pun 15 minit lewat. Kalau itu 1:30, 1:45 baru keluar. Ataupun paling tidak pun bersama-sama lah dengan cikgu-cikgu lain. Okey, waktu balik ni tulis. Okey, cik, nanti kalau saya tulis tak dapatlah 8 jam. Tak apa. Kita ada dokumen yang kata arahan bertugas dan juga kita rampaikan juga. Kita backup juga dengan RMK. InsyaAllah kita akan dapat 8 jam tu Pengesahan untuk dokumen ni kita buat setiap minggu. Korang kan nanti hantar file RPH. Okay, dalam file RPH korang tu dengan portfolio korang tu, korang kepilkan juga apa masuk kat dalam tu borang ni. Ataupun korang boleh jumpa lain Maksudnya tiap hari Isnin selepas perhimpunan jumpa guru besar. Minta tanda tangan untuk setiap minggu Lah kita faham dokumen macam ni korang boleh buat tiap-tiap bulan ke atau sebulan ataupun terus hujung praktikum baru nak buat ke, saya faham. Tapi kita boleh tengok borang ni. Borang ni tak boleh type borang ni kena tulis tangan sebab kita nak tanda tangan hidup. Kita nampak tulisan tu hidup. Takut unit kewangan reject jadi tulis tangan Kalau takat nama, nombor kad penalai atas tu bahagian atas tu tak apalah. Borang ni 2 muka surat depan dan belakang. Pastikan lah apa tarikh, waktu ada, waktu balik. Kenapa cik borang ni kena buat pula? Unit U tu hari tak ada pun. Okey. Punca dia macam ni. Kami ada minta bukti kehadiran sekolah masa kami uruskan allowance practical internship yang lepas ni. Ada student WhatsApp saya, "Cik, kami kat sekolah, kami punch card pun kami tak dibagi, thumbprint pun kami tak boleh, kehadiran online pun nama kami tak ada." Saya pun pernah tanya student, "Habis korang datang ni, apa bukti kalian?" "Tak tahulah cik, kami datang ni, kami duduk kat bilik guru, lepas tu kami masuk kelas, lepas tu waktu balik kami balik." Saya pun macam, ada lagi. Saya pun tanya, "Tak ada ke buku kehadiran khas?" Pun tak ada cik. Jadi benda ni kami nampak isu dia kat sini. Bila kita orang cuba minta, bukti kehadiran pihak sekolah, ramai yang marah kat kita orang lah kan. Tapi kita nak buat macam mana? Ni kehendak unit kewangan. Jadi kita pun orang kata pasrah lah. Kena orang kata, ni kita kata macam kena marah lah. Tapi kita nak buat macam mana kan? Sebab kita tunggu daripada pihak atasan, PJM, kewangan sana, untuk beritahu kami apakah dokumen yang diperlukan. Tapi tak diberitahu. Jadi kami buat persiapan. Kita gunakan apa yang dokumen yang digunakan oleh batch yang sebelumnya. So, bila dah dekat tarikh untuk pembayaran tu, tiba-tiba unit kewangan minta benda lain. Jadi kita rasa macam, kenapa diorang ni live minute cakap dia gitu lah. Jadi kita pun terpaksa cakap dengan student, kita perlukan dokumen ni. Ada student yang buat, ada student yang tak buat. Saya tak tahu macam mana unit kewangan selesaikan perkara ni. Tapi saya pernah cakap dengan unit kewangan, kalau kata ada masalah beritahu. Takat ni adalah 1-2 masalah yang refer balik pada saya. Selebihnya mereka dah selesaikan. Itu cerita dia. Kalau kata GB tak ada untuk buat pengesahan secara mingguan,
boleh cari PK1, PKM, PK Core ataupun PK petang. Jangan tanya saya lagi dah. Cik, kalau GB tak ada macam mana? Saya tak nak lah, saya tak nak dengar. Okay, dokumen ni kita akan minta sekali dengan dokumen-dokumen yang korang kena hantar lah. Kena hantar dengan borang kehadiran, borang perumusan kehadiran, borang refleksi, borang PR1, dan kita akan buat satu section asal semak tu, section yang berbeza, dokumen-dokumen tu. Tarikh penghantaran saya akan maklumkan kemudian. Tapi kita akan short notice ya. Katakanlah praktikum esok habis. Hari Jumaat esok ni Hari Jumaat esok ni habis praktikum. Kita akan minta dokumen tu mesti dihantar ke unit praktikum selewat-lewatnya Rabu depan. Selewat-lewatnya Rabu depan kena settle lah. Kalau praktikum tu habis hari Jumaat ni, Rabu minggu depan kita akan minta lah. Jadi korang kena bersedia. Jangan buat last minute. Saya minta tolong sangat-sangat jangan buat last minute. Bila kita buat last minute nanti mulalah ada yang kita tersilap, tersalah, hilang, tak cukup dan sebagainya. Lepas tu, salinan untuk dokumen ni pastikan disahkan oleh guru besar. Dokumen yang lengkap, kita akan submit pada unit kewangan. Dokumen yang tak lengkap, kita submit juga. Tapi kalau unit kewangan tak nak proses, itu kami angkat tangan lah. Okay, ini saya bagi tahu. Ini khabar dari angin. Khabar dari angin. Terdapat ura-ura, allow ni akan diuruskan oleh pihak sekolah melalui PPD dan JPN. Saya tak pastilah apakah kaedah dia. Tapi get ready lah. Sebab kalau awak tanya saya, itulah 6 dokumen saya sebutkan tadi dan berkemungkinan ada dokumen tambahan lain yang korang perlu sediakan. Kalaulah pihak sekolah bayar. Pihak sekolah ni kita kena faham dia macam ni. JPN, PPD/sekolah. Maksudnya ada kemungkinan sebab berdasarkan surat punca kuasa tadi, surat yang saya tunjukkan kat kamu tadi, dia belah belakang tu, dia dah bagi tahu ni jabatan-jabatan yang menerima pelajar-pelajar yang berpraktikal. Termasuklah korang, guru pelatih daripada IPJM. Dan setakat hari ni, kenapa IPJM tengah usulkan perkara ni? Kerana yang pertama, kita nak supaya pembayaran tu dapat cepat dilaksanakan. Sebenarnya tak adalah lambat sangat. Kalau korang tanya saya, standard lah. Tuntutan saya yang dah lama ni pun, tuntutan ni biasa 3 bulan. Belum 3 bulan, baru 3 minggu korang dah bising teriak, melompat-lompat macam kera kena belacan. Itu maksudnya korang tak faham lah. Prosedur kerajaan memanglah 3 bulan paling awal. Paling awal dapat. Itu pun kalau duitnya ada. Kalau duit tak ada, dia lajak lagi. Tetap akan dibayar. Cuma masanya tu. Saya harap pelajar bersabarlah. Pelajar bersabarlah. Janganlah kata kita melepaskan kemarahan dengan cara yang tak tentu hala. Kena faham, prosedur tuntutan wang kerajaan ni, walaupun sekupang kita nak tuntut, banyak dokumen kita kena lampirkan dan kita memerlukan masa. Saya ni bukanlah kata pengalaman saya luas. Sebab saya dulu pernah kerja dengan Jabatan Perangkaan Malaysia. Jadi saya faham, bila buat tuntutan tu, kerja nak kena jalan. Gaji dah lah ciput. Lepas tu claim 3 bulan. Jadi 3 bulan pertama saya di Perangkaan Malaysia tu memang Tuhan je lah yang tahu betapa penatnya kita terpaksa. Yelah, duit keluar. Bulan keempat tu dah rasa macam orang gila dah. Asyik duit keluar, duit tak masuk. Tapi saya ingatkan bila saya dah posting, perkara tu berlainan, rupanya sama. Oh sama. Saya kata masa di sekolah dulu bila buat claim apa semua kan. Bila kita PPD panggil kita untuk program tertentu kan. Oh sama rupanya. Ingatkan lain. Sebabkan benda tu peraturan penguasaan daripada PPD, kita terpaksa akur lah. Lepas tu saya masuk IPG, sama juga. Maka janganlah orang kata apa, hari ni hantar borang dengan harapan esok dapat tak. Dia akan ambil masa. Dia akan ambil masa. Ada 1 minggu tu saya pakai kereta A. 1 minggu tu saya pakai kereta B. CC tak sama. Yang ni CC dia 2000 cc, yang ni kereta ni 1000 cc. Jadi bila kita nak buat tuntutan tu, kita tanya juga unit kewangan. Bang, saya punya kereta CC lain-lain ni, macam mana ni bang? Haji pilih satu je. Jadi bila kita buat, kita dapat amount. Jadi saya fikir-fikir balik, ambil samakan dengan CC kereta besar lah. Saya pilih ambil CC kereta besar sebab dapatnya lebih lah. Yelah, kita tahu benda tu macam tak betul tau. Tapi kita tak ada pilihan kan. Kita buatlah dua tuntutan tu dengan CC kereta yang sama. Why saya pergi 2 kereta yang berbeza? Bila saya dapat duit tu, ialah kata Allah nak uji kan.
sedih jugalah cerita ni. Memang kita dapat lebih. Tapi kereta saya rosak dan saya terpaksa repair. Bukan takat lebih yang lebih tu, katakan claim tu 700 kan. Sepatutnya saya claim 500 tapi saya dapat 700 sebab saya samakan tuntutan sisi kereta kan. Saya lebih 200. Kereta saya rosak, saya repair bukan takat 200 tu je habis. Dengan balance lagi 500 tu semua claim saya habis sebab repair kereta. Allah nak peringatkan saya bahawasanya duit kau tak berkat. Itu pengalaman saya lah. Saya tak tahulah korang macam mana kan. Dan saya doakanlah yang baik-baik. Kita berusaha untuk sesuatu yang baik, kita akan dapat yang baik. Itu harapan saya. Sebenarnya allowance practicum dan internship ni, kalau korang tanya saya, nothing to lose. Kenapa? Kalau ada korang dapat, kalau tak dapat pun korang bukan tak ada allowance. Korang masih ada lagi allowance. Lainlah kalau kerajaan dah tetapkan, okey, pelajar akan diberhentikan allowance pelajar akan diberhentikan apabila pelajar ni pergi praktikum. Itu memang ya, korang kena sedih. Ini ada rezeki, tak ada, tak apa. Kita mohon kepada Allah supaya Allah gantikan sesuatu yang lebih baik untuk kita di masa akan datang. Okey, itu saja daripada saya untuk tuntutan. Saya tak ada apa-apa, saya nak buka Q&A pun saya tak lalu. Kalau ada apa-apa persoalan tentang allowance practical dan internship, kita akan buat sesi lain lah. Nanti kalau tiba masanya atas dasar keperluan tertentu, saya akan buka lah satu Google Meet. Okey, kita jumpa, duduk, kita bincang sama-sama. Benda boleh bincang, buat apa gaduh lah, kalau tanya saya gaduh dulu. Jangan esok dah benda dah jadi baru nak gaduh. Itu penat. Itu saja daripada saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan semula kepada Nurina. Ada? Okey. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Haji Mak Nakai atas taklimat yang diberikan. Dengan berakhirnya taklimat sebentar tadi, maka berakhirlah program Semarak Kecemerlangan Praktikum Unit V Ambilan 2020-2024. Sekalung tahniah dan penghargaan kepada semua pensyarah, penceramah jemputan dan guru pelatih Unit V sekalian kerana bersama-sama menjayakan dan menghadiri program yang berlangsung selama 4 hari berturut-turut ini. Sekian, terima kasih. Mohon semua pelajar untuk buka kamera untuk pelaporan bergambar.